الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Sadaqallahul azim wa sadaqa alaihi salatu wa taslim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, pemelihara kita, zat yang maha berkuasa, tuan-tuan yang mulia. Khaliq, Malik, Razzaq ila Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna. Zat yang tiada sedikit pun cacat celah padanya, tuan-tuan yang mulia. Pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, mentadbir seluruh makhluk tanpa memerlukan bantuan sesiapa pun di kalangan makhluknya. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala zat yang melakukan segala-galanya, tuan-tuan yang mulia, tanpa perlu bantuan daripada satu pun daripada makhluknya. Allah yang ciptakan seluruh alam ini, yang mentadbirkan seluruh alam ini, dan selain daripada Allah tidak ada yang boleh buat seperti mana yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit diciptakan, dan tidak ada siapa boleh cipta langit selain daripada Allah. Allah ciptakan bumi, tuan-tuan yang mulia, dan tak ada siapa-siapa yang boleh ciptakan bumi selain daripada Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah cabar dalam Al-Quran manusia. Kalau kamu rasa kamu bagus, kamu rasa kamu hebat, kamu rasa kamu boleh buat apa-apa, Allah beritahu dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok kepada unta bagaimana dia diciptakan. Allah bukan semata-mata nak menunjukkan kehebatan Allah dalam menciptakan unta, tapi sebenarnya Allah sedang mencabar manusia yang dia merasa dia buat segala sesuatu. Mampu tak kamu buat seperti mana yang Allah buat? Jadikan unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kamu tak tengok kepada, tidak akan kamu lihat kepada awan langit bagaimana ia ditinggikan, bagaimana ia ditegakkan. Bukan saja Allah nak menceritakan kepada manusia ini akan kehebatan Allah dalam menciptakan langit, akan tetapi satu cabaran kepada manusia yang merasa bahawa dia boleh buat segala-galanya. Kamu lihat langit yang kami buat, ada tak kamu mampu untuk buat seperti mana yang kami buat? Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Di tempat yang lain Allah cabar kepada manusia yang dia rasa dia boleh buat apa-apa. Allah nak cabar, kamu mampu tak buat seperti mana yang aku buat? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum binahar. Hai Muhammad, kamu beritahu kepada manusia ini, beritahu kepada orang kafir, beritahu kepada musyrikin, bahkan beritahu kepada semua manusia yang dia rasa dia boleh buat sesuatu, sedangkan yang buat segala-galanya ialah Allah. Qul, wahai Muhammad, kamu katakan kepada manusia ini, apakah pandangan kamu, apa pandangan kamu, apa kamu rasa kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan langit ini malam berterusan sampai hari kiamat? Siapa di antara kamu yang mampu, mana kerajaan di kalangan kamu mampu untuk datangkan siang? Tak ada. Allah tambah lagi, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi.
Hai Muhammad, kamu beritahu kepada manusia ini, tidakkah kamu beritahu kepada manusia apa akan jadi pada kamu? Apa pandangan kamu jika kami jadikan langit ini malam berterusan, siang berterusan sampai hari kiamat, tak datang malam? Siapa di antara kamu, mana kuasa kerajaan di antara kamu yang mampu untuk mendatangkan malam sehingga kamu dapat berehat di dalamnya? Allah maha hebat, tuan-tuan yang mulia. Allah yang maha berkuasa. Selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa. Selain daripada Allah adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, yang tidak boleh memberi sedikit manfaat sekalipun, yang tidak boleh memberi walaupun sedikit mudarat sekalipun. Yang buat segala-galanya ialah Allah. Yang buat segala-galanya ialah Allah. Inilah usaha asas yang saya dan tuan-tuan kita kena buat, tuan-tuan yang mulia. Dalam usaha agama ni dia tak ada bertukar-tukar. Perkataan kita bertukar, tak ada. Perkataan kita perkataan yang sama. Daripada zaman Mana Ilyas rahmatullahi alaih, hatta daripada zaman para nabi alaihimussalatu wassalam, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang zaman Mana Ilyas rahmatullahi alaih, Allah mulakan kembali usaha sehingga zaman kita sekarang ini, hatta sehingga hari kiamat pun, tuan-tuan yang mulia, perkataan kita yang jalankan usaha dakwah ni satu saja, iaitu La ilaha illallah. Allah lah pencipta kita, Allah lah pemelihara kita. Dialah yang menguruskan rezeki kita. Segala kebaikan daripada Allah, sama ada segala sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah usaha yang saya dan tuan-tuan kita kena buat, tuan-tuan yang mulia. Tak dapat tidak, inilah usaha saya dan tuan-tuan. Kita dihantar atas muka bumi ni, tuan-tuan yang mulia, pertama sekali untuk kita benar-benar yakin atas Allah. Sebelum kita mati kembali berjumpa Allah, bagaimana Allah duduk dalam hati kita, bas, itu saja Allah nak. Allah tak nak kita bawa harta sebanyak-banyaknya, tuan-tuan yang mulia, tapi dalam hati kita tak ada iman. Kita akan gagal selama-lamanya. Allah tak mahu kita datang bawa rupa paras yang cantik, kita buat operation sana, kita buat operation sini, supaya rupa paras kita jadi handsome. Kita buang sunnah supaya kita nampak handsome. Allah tak lihat ni semua. Allah lihat banyak mana amal kita bawa berjumpa dengan Allah, banyak mana iman kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa iman yang sempurna berjumpa dengan Allah, Allah akan beri kejayaan pada kita yang kekal selama-lamanya. Segala kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala akan beri pada kita tanpa berkira-kira, tanpa berkurangan, bahkan bertambah hari demi hari, hari demi hari, tuan-tuan yang mulia. Allah dah beritahu dah dalam Al-Quran apa maksud Allah hantar kita ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imam Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu beritahu, ay liya'rifun. Allah kata dalam Al-Quran, kami tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan supaya mereka memperhambakan diri mereka kepada aku, yakni supaya bagaimana mereka mengenal akan aku. Jadi maksud sebenar Allah hantar saya dan tuan-tuan ke atas muka bumi ni, tuan-tuan yang mulia, bukanlah supaya kita hasilkan harta benda yang banyak dan tunjuk depan Allah, ya Allah, ini harta saya, nak tukar dengan syurga. Bukan juga maksud kita datang ke dunia ni, kita bina rumah yang hebat-hebat, tuan-tuan yang mulia, kemudian kita mati, kita bawa rumah ni menghadap Allah, ya Allah, inilah rumah saya dah bina kat dunia. Allah nak terima tak, tuan-tuan? Tak ada harga, rumah di sana tak ada harga. Kita ada company yang mahal-mahal, besar-besar. Kita memiliki kerajaan. Kita mati berjumpa dengan Allah, kita bentangkan kerajaan di hadapan Allah. Ya Allah, ni kerajaan saya. Adakah dia membantu kita, tuan-tuan yang mulia? Tidak. Kalau di dalam semua perkara ini ada perintah Allah, di dalam harta benda perniagaan yang kita jalankan, di dalamnya ada perintah Allah, di dalamnya dengan keyakinan yang betul pada Allah, disempurnakan segala hukum hakam Allah di sana, di bawah sunnah Nabi SAW di sana, maka dia akan berharga. Itu pun Allah tak tengok perniagaan tadi, Allah lihat sunnah yang ada dalam perniagaan. Allah akan lihat sebanyak mana perintah-perintah Allah disempurnakan dalam perniagaan tersebut. Allah lihat banyak mana keyakinan kita terhadap bahawa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita, bukannya perniagaan ini yang beri rezeki. Itulah yang akan dinilai oleh Allah, dan Allah akan beri syurga pada kita. Oleh itu mata benda dunia ini, tuan-tuan yang mulia, tidak ada sedikit pun nilai di sisi Allah.
kecuali apabila dia ada hubungan dengan Allah. Allah tak hantar kita kat dunia ni untuk hasilkan dunia semata-mata. Nabi SAW bawa sahabat berjalan melintasi satu kawasan sampah, kawasan gelonggokan sampah sebuah kaum, satu kabilah manusia, satu kabilah Arab. Dan dalam timbunan-timbunan sampah tersebut ada bangkai seekor anak kambing yang sebelah telinganya kecil, cacat, dan bangkai pula lagi. Nabi tanya pada sahabat-sahabat, siapa di antara kamu yang suka jika saya jual bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau Tuan bagi free kepada kami pun kami tak nak. Kenapa? Kerana dia adalah bangkai. Dan kalau dia hidup pun dia masih seorang kambing yang kecil. Dan kalau dia dah besar pun dia, telinga dia cacat sebelah, jadi harga dia tidak ada. Dan pula lagi dia dah bangkai, dah busuk, tak boleh nak makan, dah tak ada apa-apa manfaat. Sahabat kata, Tuan bagi pada kami percuma pun kami tak sudi untuk ambil binatang ini. Kata Nabi SAW, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Seperti mana hinanya binatang ini, bangkai binatang ini di sisi kamu, lebih hina lagi dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, maksud Allah hantar saya dan tuan-tuan ke dunia ini adalah supaya bagaimana kita kembali berjumpa dengan Allah dengan persiapan iman dalam diri kita. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Dengan cara hari demi hari, setiap masa kita fikir bagaimana kebesaran Allah tertancap dalam hati kita, tuan-tuan yang mulia, mantap dalam hati kita. Sehingga bila datang sebarang masalah, bila datang sebarang musibah, bila datang sebarang halangan di hadapan kita, tuan-tuan yang mulia, kita nampak bahawa Allah saja yang boleh selesaikan masalah saya nak